Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya pada kali ini adalah untuk menerangkan tentang bagaimana Al-Quran daripada Allah SWT turun kepada Nabi SAW dan turun kepada kita semua umat Islam, iaitu penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran, juga pembukuan Al-Quran. Pertama, bermula daripada ayat Allah SWT menyatakan bahawa Allah menjaga Al-Quran. Disebut dalam ayat Allah SWT, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan dzikra, iaitu Al-Quran, dan kami lah yang akan menjaganya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang kita selalu baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, iaitu Al-Quran, la raiba fi, tiada keraguan padanya, dianya adalah kebenaran yang datang daripada Allah SWT. Al-Quran, Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahawa ia adalah kalamullah, iaitu firman Allah SWT, kalamullah, kata-kata Allah SWT. Jadi kita mula dengan di zaman Nabi SAW. Kita yakin bahawa Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah SWT melalui Jibril. Apabila diturunkan melalui Jibril secara dia panggil berperingkat mengikut peristiwa. Sepanjang Nabi SAW selepas mendapat wahyu pada usia 40 tahun, sehingga kepada wafat Nabi SAW umur 63 tahun, iaitu 23 tahun Nabi SAW wahyu turun berperingkat mengikut peristiwa, situasi mengikut peristiwa. Nabi SAW apabila wahyu turun melalui malaikat Jibril, apabila wahyu turun, beliau bersegera Nabi SAW memanggil beberapa penulis wahyu. Sahabat-sahabat penulis wahyu yang masa hayat Nabi SAW ada disebut 40 lebih para sahabat yang popular yang menjadi penulis wahyu. Di mana sahabat-sahabat apabila berlaku ayat turun ataupun wahyu turun kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril, maka terus Nabi panggil sahabat yang menulis wahyu, dan bersama dengan penulis wahyu itu ada beberapa orang, ada kumpulan kecil, ada kumpulan besar, yang mereka yang menyaksikan penulisan wahyu. Semasa penulisan wahyu, Nabi SAW sendiri yang imla' dia panggil menyebut ayat itu kepada penulis wahyu itu, sehingga dibetul-betulkan secara terperinci, sehingga Nabi confirm, Nabi sahkan bahawa ini adalah wahyu daripada Allah SWT yang ditulis dengan cara yang betul, tepat. Itulah yang berlaku di masa Nabi SAW, di mana ada ditulisnya di pelepah tamar, di belulang, di tulang besar, dan berbagailah alat tempat menulis pada ketika itu. Kemudian para sahabat ada bersama dengan para sahabat tulisan-tulisan itu. Kemudian selepas wafat Nabi SAW, sahabat bukan saja orang Arab pada ketika itu bukan bergantung utamanya kepada penulisan sahaja. Yang lebih utama mereka hafal. Para sahabat menghafal. Popular orang Arab pada ketika itu zaman Nabi SAW adalah mengambil Al-Quran itu dengan menghafal Al-Quran. Ramailah para penghafal selain daripada tulisan-tulisan tadi yang ditulis oleh para sahabat tadi, penulis-penulis wahyu tadi. Apabila wafat Nabi SAW,
berlaku peperangan, iaitu peperangan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, berlaku peperangan orang murtad dengan orang murtad, Musailamatul Kazzab dan sebagainya, iaitu peperangan di Yamamah. Di dalam peperangan ini berlaku ramai para penghafal Al-Quran meninggal dunia. Jadi menimbulkan kerisauan terutama kepada Umar Al-Khattab. Beliau menyatakan bahawa kita bimbang Al-Quran akan hilang sebab ramai penghafal Al-Quran sudah wafat, sudah meninggal di dalam peperangan Yamamah, dan mungkin akan datang peperangan-peperangan lain akan ramai meninggal. Maka Umar Al-Khattab pergi berjumpa dengan khalifah pada ketika itu, yang berkuasa ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau menyatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita kena melakukan sesuatu. Abu Bakar kena melakukan sesuatu supaya Al-Quran tidak hilang bersama dengan kematian para penghafal. Lalu Abu Bakar mulanya tidak bersetuju sebab zaman Nabi tidak dibuat mengumpul Al-Quran itu tidak berlaku. Jadi sekarang beliau agak teragak-agak. Tapi Umar Al-Khattab kata kena lakukan sesuatu. Lalu dia akhirnya setuju. Kemudian beliau memanggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, sahabat ini, dia adalah di antara penulis wahyu dan dia agak cemerlang, pakar dalam penulisan. Lalu Zaid pun sama, pada mulanya tidak begitu bersetuju, sama seperti Abu Bakar pada peringkat awal, tetapi selepas dibincang-bincang, beliau bersetuju, dan beliaulah orang yang bersama dengan Abu Bakar untuk kumpul Al-Quran yang sudah ditulis tadi, yang ditulis di pelepah tamar, di tulang-tulang besar, di bululang-bululang, daun-daun besar ke sebagainya, itu untuk dikumpulkan semula. Cara pengumpulannya begini, iaitu setiap ayat Al-Quran ada dua saksi lelaki yang menjadi saksi bahawa dia berada bersama Nabi SAW semasa penulisan ayat itu turun. Tadi saya sebutkan bahawa setiap kali turun ayat, Nabi panggil beberapa sahabat, bilangan kecil, bilangan besar di kalangan para sahabat, dan penulis wahyu menulis, ada saksi. Sekarang setiap ayat ada dua saksi paling kurang. Jadi kalau sekiranya ayat itu kurang daripada satu saksi, satu saksi ataupun tiada saksi, maka tidak ditulis. Kurang daripada dua saksi, maka tidak ditulis. Lalu dikumpullah semua ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di pelepah tamar, apa semuanya tadi, di tulang, di belulang, kulit binatang dan sebagainya tadi, dikumpul semua di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Abu Bakar itu, Zaid bin Thabit tadi, yang beliau adalah penulis pada ketika itu yang mengumpul, beliau bersama dan disaksikan oleh Abu Bakar, di bawah pengawasan Abu Bakar, bahawa setiap yang daripada tulang ataupun daripada pelepah tamar atau daripada kulit tadi, setiap itu disalin balik. Wa mujarradu naql disebut dalam bahasa Arab. Disalin balik. Semua itu disalin balik oleh Zaid bin Thabit. Maka terkumpullah yang sudah disalingkan semula tadi. Terkumpullah Al-Quran yang dikumpul di zaman Abu Bakar. Ia dipanggil zaman itu adalah mengumpul semula semua yang ditulis di pelepah tamar, di tulang, di apalah tadi, alat-alat tempat menulis tadi. Itu tugasnya Zaid bin Thabit dengan dua saksi orang beriman, iaitu sahabat lah. Kemudian selepas zaman yang dikumpul tadi itu diserahkan kepada, selepas wafat Abu Bakar, diserahkan kepada Umar, pemerintah Umar Al-Khattab sebagai khalifah yang kedua. Selepas wafat Umar Al-Khattab, diserahkan disimpan oleh anak kepada Umar Al-Khattab, iaitu Hafsah isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin.
bersama dengan Hafsah. Kemudian di zaman sekarang berada di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Utsman adalah khalifah yang ketiga, di mana di masa ini berlaku lagi peristiwa, iaitu di mana para sahabat berkumpul di satu tempat dipanggil Azerbaijan, iaitu satu kumpulan tentera orang Islam daripada Syam pergi ke situ, dan kumpulan daripada Farsi pergi ke situ. Satu kumpulan besar tentera Islam, iaitu umat Islam, mereka berselisih tentang Quran yang dibaca pada ayat yang sama. Jadi pada ketika itu Huzaifah bin al-Yaman, yang kita kenali sebagai seorang yang penjaga rahsia Nabi SAW, beliau melihat pergaduhan itu merisaukannya. Ada satu ayat ada berlaku bacaan yang berbeza. Lalu beliau bergegas daripada Azerbaijan tadi pergi berjumpa dengan khalifah pada ketika itu, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bin Affan, Huzaifah beritahu kepada Sayyidina Utsman, wahai Utsman, adrik hadhil ummah. Wahai Utsman, kamu cepat-cepat segera selamatkan umat ini supaya mereka tidak bertelingkah sebagaimana bertelingkahnya Yahudi dan Kristian terhadap kitab-kitab mereka. Sebab aku tengok mereka berbeza pada satu ayat sehingga bergaduh. Hampir bergaduh. Jadi Utsman pun panggillah, inisiatifnya panggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit tadi adalah yang menulis pada zaman Abu Bakar, yang kumpul semua tadi daripada Quran-Quran yang ditulis di mana-mana itu dikumpul menjadi dikumpul menjadi satu. Kemudian sekarang Zaid bin Thabit lagi sekali, Quran yang dikumpul tadi dalam bentuk yang yang sudah dikumpul dipanggil sahifah yang dikumpul tadi, dikumpul menjadi satu tadi, dikumpul. Kemudian sekarang Zaid bin Thabit dengan satu timnya yang dibentuk oleh Utsman bin Affan, diketuai oleh Zaid bin Thabit, untuk menulis semula menjadi satu mushaf, menjadi satu buku, satu kitab, iaitu sekarang dikenali sebagai Mushaf Resam Utsmani. Kenapa Utsmani? Sebab ditulis menjadi kitab atau menjadi buku di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, menjadi mushaf. Dan mushaf ini ditulis sebanyak 6 ataupun 7. Di dalam riwayat ada menyebut 6, ada menyebut 7 mushaf Resam Utsmani yang ditulis 7 salinan ataupun 6 salinan tadi, kemudian dihantar bersama dengan pembaca kepada Al-Quran, bersama qari, dia panggil pembaca Al-Quran. Mushaf itu ada dihantar ke Mesir, ke Basra, ke Kufah, ke Yaman, ke Mekah, dihantar. Kemudian satu mushaf ditinggalkan berada bersama imam, iaitu bersama dengan khalifah, dipanggil mushaf imam, berada di Madinah. Jadi sekarang umat Islam, kalau tadi zaman Abu Bakar mengumpulkan yang ditulis di pelepah tamar di mana-mana menjadi di alat-alat tempat menulis tadi dikumpulkan jadi sahifah dikumpulkan supaya menjadi satu. Kemudian sekarang giliran Sayyidina Utsman adalah mengumpul umat Islam kepada satu kitab, satu mushaf saja, iaitu Mushaf Resam Utsmani. Mushaf Resam Utsmani yang daripada 7 salinan tadi sekarang sudah disalin oleh umat Islam kepada beberapa salinan, berjuta-juta sekarang, dan ianya adalah Resam Utsmani
salinan daripada Resam Utsmani yang dilakukan pembukuannya menjadi kitab pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Jadi kesimpulannya bahawa ianya adalah wahyu Allah SWT yang mana ditulis di zaman Nabi SAW, disaksikan sendiri oleh Nabi SAW, disahkan sendiri oleh Nabi SAW, kemudian ianya selain menjadi satu sahifah yang terkumpul pada satu tempat, berada di tangan Abu Bakar, kemudian berpindah ke tangan siapa? Umar, kemudian Hafsah, kemudian kembali semula pergi kepada Sayyidina Utsman untuk disalin menjadi satu kitab, iaitu Resam Utsmani, yang betul-betul sama seperti yang ditulis pada zaman Abu Bakar, seperti yang ditulis di zaman Nabi SAW oleh sahabat-sahabat penulis wahyu. Jadi itulah mushaf yang ada di tangan kita sekarang. Kita yakin bahawa dianya adalah kitab Allah yang Allah jaga. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dzalikal kitabu la raiba fi, yang tiada syak padanya, itu adalah yang telah diakui oleh Nabi SAW daripada Allah SWT kepada Nabi dan kepada kita umat Islam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.